sampai 3 surau. Kan? Sampai 3 surau satu taman. Tapi orang pergi surau berapa orang? Pengisian dia dan pengajian di surau tu apa ada? Kan? Kadang-kadang bila mengaji baca Quran, orangnya bunyi dia lampu menyala sampai 20, 30 lampu. Orangnya 3 orang. Jadi apa artinya? Tok masjid lampu terang benderang. Masjid, saya tahu masjid dekat kita ni. Terang benderang masjid. Luar dalam terang benderang. Tengok orang, alah, banyak lampu dari orang. Subhanallah. Sepatut satu lampu 10 orang dia guna kan. Ini banyak lampu dari orang. Kita ni pun banyak lampu dari orang pun tak tahu. Subhanallah. Baik. Jadi kita kembali pada tentang firqah. Kita nak bincang ni tentang firqah yang berbahaya, yang sangat bahaya. Firqah yang sesat-sesat, yang sikit-sikit tu kurang berbahaya, tapi bahaya jugalah. Tapi dia tak memberi kesan yang besar. Tetapi yang mendatangkan kesan yang besar dari segi orang Islam, perpaduan Islam, ialah kesan tentang fahaman Syiah. Lagi satu fahaman Syiah, fahaman Qadiani. Qadiani itu termasuk dalam kumpulan dalam kumpulan Mu'tazilah atau Qadiani. Syiah, Mu'tazilah, Qadiani dan Mujassimah. Kumpulan yang mengatakan Tuhan ada tempat dan sebagainya. Itu fahaman yang mengancam kita orang Islam. Dan tentang keselamatan Islam, masyarakat Islam, dua kumpulan ni sangat berat, iaitu Syiah dan Qadiani. Di Malaysia, Syiah ni ada persatuan, berdaftar, dan Qadiani pun ada pertubuhannya, berdaftar, berperingkat kebangsaan. Macam mana tu? Kan? Kita nak haramkan dia, tapi dia daftar sebagai NGO Islam, Qadiani. Dan lagi bahaya pula, yang meresap dari segi akidah, merosakkan akidah Islam, dia tak mengacau, tak bergaduh sebagainya, tapi dia rosakkan. Dia macam anak-anak makan kayu. Nampak seekor je, rupanya ramai dalam tiang tu. Anak-anak, iaitu kumpulan Sisters in Islam. Itu pun satu apa tu, ancaman. Banyak orang Sisters in Islam ni anggota dia perempuan je. Banyak perempuan masuk tu, Sisters in Islam. Subhanallah. Baik. Kerana mereka ni lagilah Sisters in Islam ini, dia dipelopori, di atas sana dipegang, dia punya top leaders dia dipegang oleh orang-orang yang yang VVIP dalam negara kita. Kan? Subhanallah. Itu pahaman sesat. Banyak orang ikut tu. Baik. Jadi kita lihat tentang Syiah tadi. Syiah ini asalnya, mula Syiah ini wujud ialah pada zaman Sayyidina Ali karamallahu wajhah. Sayyidina Ali itu sendiri bukan dia jadi ketua Syiah. Sayyidina Ali ialah khalifah Islam, Khulafa' Rasyidin yang keempat. Sayyidina Ali karamallahu wajhah. Sayyidina Ali itu kedudukannya, dia ialah sepupu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kerana bapa Sayyidina Ali dengan bapa Nabi Muhammad SAW adik-beradik. Dia adik-beradik, tak kira satu ibu sebapa, tak ada. Dia memiliki asalkan adik-beradik satu bapa tu. Lalu Abu Talib dengan Abdullah. Kerana Abu Talib tu ada 12 orang anak lelaki yang terkenal, kan, 12 orang. Jadi Abdullah tu yang paling kecil, bukan paling kecil lah, yang paling muda. Dia lebih kurang sama je. Dia mak sekali lahir, dia ada 3-4 mak, 3 orang sekali lahir. Kalau 4 orang sekali lahir. Zaman jahiliah tu mungkin 10 sekali lahir. Tentulah, ya. Jadi tapi Abdullah yang yang paling muda antara 12 itu. Dan atas daripada beberapa orang pula atas daripada Abdullah, mungkin yang nombor 1, nombor 2-nya ialah Abu Talib
Abu Talib. Abu Talib tu, anak Abu Talib ialah Ali, dan anak Abdullah ialah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi banyak orang Syiah ni dia mula highlightkan tentang keturunan Nabi. Banyak kita yang terlibat dengan tu. Ya, sikit dia masuk keturunan Nabi. Keturunan Nabi siapa? Iaitu ambil daripada keturunan Sayyidina Ali. Sedangkan dalam Quran, dalam ayat 40 surah Ahzab, Allah Ta'ala berfirman, ya, "Ma kana Muhammadun aba ahadin min rijalikum walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin." Tidaklah Muhammad itu bapa seorang lelaki di kalangan kamu, tetapi ianya ialah seorang pesuruh Allah dan kesudahan bagi nabi-nabi dan rasul-rasul. Allah terangkan dalam Quran. Tapi masih Syiah highlightkan keturunan Nabi, keturunan Nabi. Mana ada keturunan Nabi? Tak ada. Jadi orang yang disebut sebagai keturunan Nabi pun berbangga bahawa dia bernasib baik jadi keturunan Nabi. Bila ada, mana ada bin dia Muhammad? Tak ada bin Muhammad. Bin paling tinggi ialah sampai kepada Fatimah. Fatimah baru binti Rasulullah. Sedangkan keturunan daripada lelaki, bukan daripada perempuan. Jadi mana yang anak Fatimah tu Hasan bin Ali. Hasan bin Ali, bukan Hasan bin Fatimah. Hasan bin Ali, Husain bin Ali. Dan Ali pula bin Abu Talib, bukan bin Muhammad. Kalau bin Muhammad bin Abdullah, ini tak sampai pada Nabi, dia sampai pada Ali saja. Ya, jadi orang-orang Syiah mula kembangkan tu supaya datang kepercayaan kita tentang keturunan Nabi. Ni keturunan Nabi ni kena muliakan, walaupun perangai macam setan, tapi muliakan juga. Itu yang dia di India, keturunan Agha Khan. Ya, Syiah yang besar di India keturunan daripada Agha Khan. Agha Khan tu dia menguasai pahaman Syiah di India. Dan dia macam satu dinasti Agha Khan. Anak-anak dia jadi playboy kat England, balik disembah kat orang Syiah India, sujud kat kaki dia. Macam tu sekali kan mereka. Dan setiap orang Islam yang mengikut Syiah di India, yang ikut Agha Khan ni, mereka berhutang zakat kepada Agha Khan, iaitu zakat emas satu badan. Sebuah badan emas dia nak zakat. Mana tak berhutang semua hidup. Dia bayar hutang, ansur hutang pada Agha Khan. Kaya raya Agha Khan, anak beranak. Kehidupan keluarga Agha Khan tu kaya raya. Sampai orang India sujud-sujud, cium kaki semua. Ikut Syiah. Kenapa? Kerana Agha Khan ni dia keturunan Rasulullah, keturunan Nabi, keturunan Ali. Konon gitu. Itu Syiah tu. Ya, dia punya rangkaian begitu. Nasib Malaysia belum ada lagi. Ya, Malaysia baru nak jadi Tuan Harun, tak jadi pula, kena tangkap. Dan di Malaysia ni ada Syiah. Antara Syiah yang besar di Malaysia ini, ataupun yang orang pembesar Syiah yang terkemuka di Malaysia, satu daripadanya ialah pengusaha ACPI tu, yang air, ACPI tu kan. Pengusaha tu terang-terang dia mengaku dia Syiah, dan terang-terang dia mengeluarkan pamphlet edaran-edaran menerangkan tentang kelebihan keistimewaan Syiah. Tapi dia kaitkan dengan keluarga Nabi, Ahlul Bait. Cerita dia Ahlul Bait. Cerita dia baik, nampak endah saja, tapi dalam dia tujuan dia ada lain, iaitu nak mempengaruhi supaya kita masuk Syiah. Tapi saya bukan nak katakan jangan minum air tu. Air tu tak ada apa-apa hal. Ya, air ACPI itu minum okey, sebab air itu dia lebihkan mineral, dia lebihkan oksigen dalamnya, kan, digandakan. Jadi air itu baik untuk kesihatan.
Tapi kalau beli air itu berarti membantu pergerakan Syiah. Itu dah lihat. Dia minum air. Tak ada bahaya air itu dah. Dan begitu juga dengan air kita beli air mineral water yang ada dalamnya dicampur dengan holy water. Kan? Air mineral atau air yang osmosis, reverse osmosis. Iaitu air RO, kan? Air RO itu air yang tak ada apa-apa, walaupun dia bubuh situ holy water. Tak apa. Holy water boleh minum. Yang tak boleh minum ialah spell water. Yang dalam gereja tu. Sebab spell water ni orang-orang padri dan juga orang-orang Kristian dalam tu tak minum air tu. Air tu minum untuk orang yang baru masuk Kristian. Dia bagi minum supaya kepala dia berubah, pemikirannya. Itu dah air spell water. Air dia bukan jernih. Air dia jernih tapi hitam. Berbanding dengan holy water, air dia jernih dan putih. Yang jernih biasalah. Ya, itu beza. Sebab saya kerap masuk gereja dulu, belajar Kristian ni. Baik. Sebab itulah kita beritahu dengan kita, kalau kita pergi belajar di sesuatu tempat, nak belajar ilmu hakikat ke, nak belajar ilmu apa ke, kita belajar dengan tempat-tempat tertentu, jangan minum air. Ya. Nombor satu, jangan minum air. Itu juga kita ingatkan kepada penguat kuasa yang nak pergi menyamar, nak pergi belajar, nak tengok ajaran sesat ni. Satu, jangan minum air di situ. Bawa air botol sendiri. Sebab apa? Air yang dibuat kata guru tu, itu dah dijampikannya. Itu yang buatkan orang tu khayal dah minum tu. Terima je apa yang dia ajarkan. Sudahnya jadi Pak Cu Bahrin yang masyhur dekat apa nama tu, dekat Kampung Gacung Sri Nanti ataupun Senaling, kan, Ulu Pilah. Dia asalnya dia SB, Special Branch. Dia pergi mengintip orang buat ajaran salah di Melaka. Sudahnya dia tok guru sekarang. Kan, dia masuk bulan. Dia tok guru. Dia yang mengajar ilmu hakikat dekat apa nama tu, Kampung Gacung. Ramai juga orang pergi belajar situ. Senyap-senyap malam-malam pergi belajar. Kita belajar di masjid mula lepas maghrib. Dia belajar di situ mula lepas tengah malam. Berarti orang semua dah senyap, baru dia mengadakan pelajaran. Kan? Buat cara-cara beberapa orang, seorang datang. Rupanya ramai juga ikut. Allah Alam. Baik, kita kembali pada Syiah tadi. Syiah ini mula wujud Syiah tu katanya penyokong. Ya, asalnya Syiah penyokong. Dan lawan Syiah ialah Khawarij. Khawarij itu penentang. Ya, penyokong dan penentang, pencadang dan pembangkang. Syiah tu penyokong. Jadi Syiah Ali berarti penyokong Ali. Mereka asalnya dahulu nak menyokong Sayyidina Ali, kononnya. Sedangkan yang mengasaskan Syiah itu ialah Abdullah bin Sabah. Abdullah bin Sabah ialah seorang pendeta Yahudi. Seorang pendeta Yahudi masuk Islam pada zaman Sayyidina Osman bin Affan. Dia masuk Islam. Dan masuk Islam tu tujuan dia nak dapat tempat di sisi Sayyidina Osman bin Affan, sisi khalifah. Tapi Sayyidina Osman tak pedulikan dia. Apabila Sayyidina Osman abaikan dia, tak lantik dia jadi orang kanan, sedangkan dia pendeta, orang yang sangat banyak ilmu, tak diterima oleh Sayyidina Osman, maka dia pun ditepi kata Sayyidina Osman, dan dia menumbuhkan konspirasi sehingga terbunuhnya Sayyidina Osman bin Affan. Bukan dia bunuh, orang Islam yang lain bunuh. Tinggal lagi dia dah didik dah, di brainwashkannya, ya, orang yang menentang Sayyidina Osman tu. Jadi dia orang ni tak setuju Sayyidina Osman, maka dimasukkan fahaman-fahaman sehingga, ya,